Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Bahjatil Mardiyah karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mengulang kaji balik, ataupun kita kata muzakarah balik berkenaan tentang apa yang kita belajar sebelum ni, berkenaan tentang permasalahan muafiq dan masbuk. Jadi alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala beri pada kita nikmat dapat kita bersama-sama khatamkan kitab ni semalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat nikmat yang paling besar, iaitu dapat memahami kitab dan juga dapat mengkhatamkan kitab. Baik, insya-Allah pada pagi ni kita akan mengulang kaji sedikit apa yang kita belajar. Jadi saya ada buat saya ada rujuk di sebuah kitab, pada sebuah kitab. Tapi dia tu bagi tahu, dia menceritakan tentang permasalahan muafiq masbuk tu secara ringkas lah. Tapi nak cerita kata kitab Syekh Daud ni dia masalah khilaf tu dia lebih lagi lah. Baik. Baik, kita akan tengok kitab kita. Baik, kitab kita tu kita tak baca pada awal Tak baca apa wabihi nasta'in alhamdulillahi allazi awdaha lana umural ma'murat tu, mukadimah tak baca dah.
Kita terus kepada ta'rif hukum orang yang muafiq. Kita terus masuk pada ta'rif. Jadi sebelum tu kita maklum kitab kita ni dia ada 3 penulis, ada 3 pengarang. Yang pertama nama dia Syekh Azizi. Itu yang membuat matan tu sendiri. Syekh Azizi. Syekh Azizi dia membuat matan syair. Syekh Azizi. Kemudian Syekh Azizi ni nama sebenar dia Syekh Alil Azizi Al-Bulaki Asy-Syafi'i. Di antara karya beliau ialah Syarah Al-Jami' Shaghir bagi Imam Suyuti. Tu nama dia, tu dia pengarang dia. Dan Hasyiah ala Syarh Tahrir bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia wafat pada tahun 1070 Hijrah di Bulak. Di Bulak ni di Mesir. Bulak ni dia dulu waktu saya mengaji dulu dia satu tempat maktabah, banyak kitab-kitab di sana, cetakan-cetakan ataupun kita kata kilang-kilang tempat cetakan kitab banyak di Bulak. Bulak. Satu tempat di Mesir, di Kahirah. Ni pengarang matan ni dibuat oleh dia. Kemudian yang mensyarahkan pula tu iaitu Syekh Muhammad Salih bin Ibrahim bin Muhammad Az-Zabiri Asy-Syafi'i. Jamaluddin Abu Abdullah dilahirkannya pada tahun 1188. Dia dengan Syekh Azizi tu lama dah. Maksud tak sempat. Sebab dia lahir pun 1188. Adapun Syekh Azizi dia meninggal setahun, wafat 1070. Jauh. Dekat 100 tahun. Lepas tu dia buat syarah dia. Di antara karangannya Faidul Milki Al-Alami Limastamala Ayi An-Nusuk fil Ahkam. Dia wafat pada tahun 1240 Hijrah. Dia wafat pada tahun 1240 Hijrah. Tu dia. Antara karangannya Hasyiah Al-Bahjatil Mardiyah dan Syarah Alfiyah bagi Imam As-Suyuti pada bicara ilmu nahu. Ni siapa ni? Oh, dia ada 2. Dia Muhammad Saleh ni ulama bahas pula dalam dalam kitab. Belum, saya tak masuk kitab lagi. Saya cerita dia punya sejarah dulu. Kata setengahnya nama dia Muhammad Salih bin Ibrahim bin Hasan Al-Ihsa'i, antara karangan Syiah Al-Bahjatul Mardiyah dan Syarah Alfiyah. Wafat pada tahun 1073. Ni ada khilaf. Katanya dia ni hidup sezaman dengan Syekh Azizi. Dia ada 2. Kata setengah dia Syekh Muhammad Saleh tu dia hidup pada tahun 1188. Jadi ada khilaf. Ada kata setengahnya dia hidup pada zaman Syekh Azizi. Kata setengahnya tak. Dia selepas pada tu. Habis. Itu matan lah. Matan syair tu yang dibuat oleh Syekh Azizi, dan syarahnya dibuat oleh Syekh Muhammad Saleh. Tu dia. Baik. Kemudian kita tengok syair yang pertama dulu. Sebelum kita masuk ta'rif muafiq. Jadi nama kitab kita ni Al-Bahjatul Mardiyah
fi uzri takhallufil ma'mum 'anil imam salasata arkanin tawilatin. Nama kitab kita, nama dia Al-Bahjatul Mardiyah fi uzri takhallufil ma'mum 'anil imam salasata arkanin tawilatin. Pada keuzuran, pada ketinggalan makmum daripada imam 3 rukun yang panjang. Itu nama kitab kita. Itu nama kitab kita. Baik, kita nak baca sikit dia punya syair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhun Nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Sahibul Manzumah Syekh Azizi radhiyallahu anhu, in syi'ta dhabtan lilladhi syar'an uzir hatta lahu salasu arkanik tufir. Tu dia punya syair Bahar Rojas. In syi'ta dhabtan lilladhi syar'an uzir hatta lahu salasu arkanik tufir. Telah berkata syarahnya, jika berkehendak orang yang menuntut bagi mengetahui yang lobak ia atau pengetahuan yang lebih daripadanya akan dobeknya. Artinya pada menghafazkan dia dengan jazam yang putus bagi orang yang muafiq. Yakni makmum yang muafiq bagi imamnya pada syarak yang diuzurkannya ketinggalan daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang dengan uzur. Diuzurkannya itu. Apa dia? Iaitu yang dikehendaki rukun yang 3 itu, iaitu rokok. Itu sebagai asas kita. Rokok, sujud pertama dan sujud kedua. Itu dia bagi 3 rukun yang panjang. Habis itu. Jadi tak masuk rukun yang pendek, i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Itu dia. Baik. Kemudian kita tengok ta'rif muafiq. Jadi kita maklumlah tajuk kita tu, perbahasan kita berkenaan tentang permasalahan ketinggalannya makmum daripada imam 3 rukun yang panjang. Tu dia punya tajuk dia. Dalam syair dia, in syi'ta dhabtan lilladhi syar'an uzir hatta lahu salasu arkanik tufir. Baik, dan kehendak orang muafiq. Apa dia ta'rif muafiq? Iaitu mereka yang mendapat akan dia daripada qiyam imamnya masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan. Tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya dan tiada pula dengan imamnya. Ini kita revision. Kalau kita baca kitab tu tak baca gitu, kita baca satu-satu kan. Ni kita ulang kaji balik lah. Setelah 15 pertemuan kitab ni. 15 pertemuan, 14 pertemuan, saya tak ingat lah. 15 pertemuan nanti Tuan Umar tulis komen seorang. 15 pertemuan atau 14 pertemuan semalam. Termasuk semalam. Jadi kita dah baca satu-satu dah. Cuma ini revision balik nak bagi ingat. Kalau nak tanya soalan ke? 14. 14. Terima kasih Kak Zul. 14 jadi kata dia, orang yang muafiq itu orang yang sempat. Dia kena orang yang sempat yang mendapat akan qiyam, akan berdiri imamnya tu. Masa yang dia dapat tu, dia boleh membaca Fatihah dengan bacaan orang yang pertengahan. Jadi masa yang dia dapat, bukan kita kalau secara ringkas tu, maksudnya makmum tadi tu sempat masa dia membaca Fatihah pada ketika imamnya berdiri. Mengikut bacaan orang ramai. Apa maksud mengikut bacaan orang ramai? Maksud mengikut adat. Orang ramai baca secara pertengahan. Mengikut bacaan pertengahan. Maksud pertengahan, dia dah tafsir dulu.
tiada dikirakan pada dirinya dan juga tidak dikirakan pada imam. Bukan imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu imam. Tak boleh ikut. Bukan kita baca gitu. Bukan iktibar kata baca diri kita cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan gitu. Itu takrim bagi makmum muwafiq. Baik. Kemudian di situ dia ada satu permasalahan di situ. Jadi dia kata makmum yang muwafiq itu saya baca cepat pun tak apa sekali lalu kan. Sebab kita dah baca semalam. Baca dah habis sebelum ni. Maka barang siapa mendapat akannya masa tersebut itu dalam qiyam imamnya, sama ada ia dapat pada awal rakaatnya atau lainnya, maka dinamakan dia orang yang muwafiq. Tak kira. Sama ada ia dapat dalam qiyam imamnya atau sama ada ia dapat pada awal rakaatnya. Awal rakaat pun panggil muwafiq juga. Angkat takbir sekali imam. Ataupun sempat menghabiskan bacaan Fatihah pun dipanggil orang muwafiq juga. Itu dua tu perkara. Maka diuzurkan baginya 3 rukun yang panjang ketinggalan daripada imamnya. Ini maklum. Jika selesai ia orang itu baru masuk imamnya pada rukun yang keempatnya, iaitu membaca tasyahud akhir atau berdiri imam kepada qiyamnya dan tiada mengapanya. Ni yang dulu kita dah bahas. Bunyi apa? Baik. Jadi jika selesai orang itu baru masuk imamnya pada rukun yang keempat. Rukun yang keempat apa dia? Kita dah bahas. Kita semua rukun panjang yang 3. Maksudnya dah berdiri dah. Itu rukun keempat. Ataupun dia membaca tasyahud akhir. Atau berdiri imam pada qiyamnya. Dan tiada mengapanya. Jika telah mendahulukan dia duduk istirahat atau barang yang ia menyerupai rupa rukun sekalipun, iaitu duduk bagi tasyahud awal, maka rukuk ia sebelum lagi imamnya masuk pada rukun yang keempat. Dia gini. Ini masalah yang dulu. Kita kena ingat, kalau imam tu dah nak masuk rukun yang keempat, ataupun imam tu dah duduk ataupun dia sujud yang kedua, kemudian imam nak masuk pada rukun yang keempat, iaitu sama ada tasyahud akhir ataupun dia nak masuk pada berdiri rakaat lain, rakaat yang seterusnya, nak berdiri dah. Maka apabila makmum tadi sempat rukuk, maka tiada mengapa, yakni maka dikira rakaatnya. Itu maksudnya. Dulu kita dah bahas ibarat dia. Maksudnya rakaat kita dikira. Sebab apa dikira? Sebab kita orang yang muwafiq. Itu kena ingat. Tapi kalau imam tu dah sampai pada dah rukun yang keempat, kita tak rokok lagi, tak ada niat apa-apa lagi, maka terbatallah sembahyang kita. Sebab tu di situ ada dua pilihan. Akan datang tu bagi tahu dah. Tak apalah kita buat secara ringkas, tak baca kitab pun tak apa. Jadi dua pilihan tu apa? Dua pilihan tu apa? Yang pertamanya, kalau tengok imam tu dah sujud dah rukun yang ketiga, kita tak habis baca Fatihah lagi. Di situ kita kena buat pilihan. Sama ada kita nak niat mufarakah ataupun terus mengikut imam, apa yang imam sedang lakukan. Imam tengah buat apa? Tengah sujud. Maka kita terus sujud. Kita meninggalkan tertib sembahyang kita. Apa tertib? Rokok, iktidal, sujud pertama, duduk antara sujud, kita tinggalkan, terus kita ikut imam. Sebab apa? Kerana rakaat kita dilarangkan. Tak dikira dah. Nampak tak? Dilarangkan, tak dikira bagi rakaat tu. Lepas tu kita kena ikut imam.
Itu syarat dia kalau tak sempat kita habiskan macam Fatihah. Tapi kalau kita sempat habiskan macam Fatihah, imam dah sujud kedua, kita baru nak rokok. Itu dikatakan kita mendapat rakaat itu. Itu kesimpulannya. Nampak lagi? Itu permasalahan habis itu. Faham lagi ni ulang kaji ni kadang-kadang terlupa habis kita. Dah lama tak tengok kitab, tengok sekali, Allah lupalah ustaz. Siapa-siapa itu bukan kata kat orang, saya kata kat saya juga. Kita kata kat diri kita juga. Kadang kita bukan ingat semua. Kata guru saya tu, kadang-kadang nak bagi ingat satu masalah tu, kadang baca kitab tu sampai 3-4 kali baru ingat betul-betul. Kalau baca sekali, 2 kali tu, kena tengok balik. Dia kata betul. Itu pun bagi orang yang mengajar tu. Dia kata. Tambah masalah fiqh macam ni, rumit-rumit ni lagi lah. Berbelit-belit. Bukan nak ingat lama kita, kena ingat tengok balik. Saya nak mengajar pun kena tengok balik. Pahala jemaah dapat kan? Jemaah dapat lah. Sebab dia duduk sembahyang jemaah. Pahala jemaah dia dah dapat. Tapi cumanya, bila dia adalah kurang berlebih tu, pahala tu tak dapat. Sebab dia sembahyang jemaah. Cumanya kalau dia niat mufaraqah, tak dapatlah pahala jemaah. Lepas tu dia, kalau orang dia pandai, ada 2 pilihan. Pilihan tahlilan hayat yang terakhir tu maklumlah. Tahlilan hayat yang terakhir tu biasa kena mufaraqah lah. Biasa orang kita kalau dah tak ingat tu mufaraqah terus. Tapi kalau kita tahu masalah tu, kita terus ikut imam apa yang imam sedang buat. Habis itu. Nampak lagi kena selalu mentelaah betul. Seminggu sekali kena telaah. Tapi kalau kata guru saya, kalau kita dah sentiasa mengajar kitab-kitab fiqh ni, kita dah biasa berjumpa, kita ingatlah insya-Allah. Kita ingat. Tu dia. Baik. Tapi kalau kita tak rajin telaah, kita tak muzakarah, tak mengajar, itu memang lupa. Itu memang lupa betul. Telaah ni maksudnya kita rajin tengok kitab. Dalam seminggu tu 3-4 kali tengok. Dia kena tengok juga. Ataupun kalau kita tu jenis orang yang mengajar. Sentiasa mengajar. Macam di pondok tu, tok guru saya mengajar tiap hari. Bukan kata tiap hari mengajar tu confirm dah. Sehari tu dia mengajar 14 buah kitab. Ada bermacam-macam kitab. Kalau fiqh tu ada sehari tu 3 kali. Kadang-kadang bila dah baca fiqh tu, ada bab ni kadang jumpa bab sama kadang-kadang. Jadi untung pada dia. Untung pada dia. Boleh ulang pada dia balik. Tauhid gitu juga. Tauhid nak ingat masalah gitu juga. Duk baca kitab tauhid banyak kali dia ingat. Fiqh pun gitu juga. Apa-apa ilmu pun macam tu juga. Nahu, sorab, mantik, balawah gitu. Dia tak boleh tinggal. Baik. Habis itu. Itu secara rambang. Tengok kita baca sekali laju. Secara sardan. Tengok. Maka didapat akar-akarnya dan hendaklah ia mengerjakan aturan sembahyang. Tu nampak dah. Disebut dah atas tu. Saya buat hulasah tadi. Kesimpulan. Tapi jawapannya ada kat dalam tu dah. Tengok Maka rokok ia yakni sebelum lagi imamnya masuk pada rukun yang keempat. Maka didapatkan rokoknya. Ngaji di pondok ada exam tak? Tak ada exam. Tak pernah ada exam. Pondok ni ujian bagi exam dia. Kata guru, tengok dia boleh ngajar ke tak. Itu exam kita. Itu tempat terakhir, tempat penghujung. Sekali tu, orang yang keluar pondok tu, kata guru, walaupun dia tak mengajar di pondok sekalipun, tengok dia duduk rumah macam mana. Dia balik kampung macam mana. Kalau balik kampung tu, ada orang duk minta dia mengajar kitab, dia mengajar, itulah. Penghujung dia boleh mengajar tu, Alhamdulillah. Penghujung dia. Kadang-kadang ada setengah pelajar pondok, dia boleh mengajar dekat pondok. Tapi kat luar, dia tak mengajar. Macam tu pula. Ada setengah gitu. Macam-macam. Tapi nak tahu kata orang tu boleh ke tak boleh, tok guru dia tanya.
Dia tak buat exam. Dia tanya, ni i'rab macam mana? Kadang-kadang guru tu sendiri pukul 12 malam dia pusing kat pondok-pondok, dia dengar ada tak orang mengajar. Tu. Saya dulu pernah sekali dulu. Orang kata pernah kantoi apa, bukan benda tak elok. Kita duduk mengajar. Masa tu pukul 12 malam lah. Habis Tok Guru mengajar tu. Kita duduk mengajar muzakarah. Kita kecil-kecil je. Tak nahu, sorab gitulah. Ngajar. Tok Guru saya duduk dengar. Kita tak tahu Tok kita ada. Yang peliknya budak yang mengaji dengan saya pakat diam semua. Memang selalu pun diam pun. Tapi masa hari tu diam tu pelik sikit lah. Saya pun duduk ngajar. Lepas tu ada orang tegur saya. Kawan saya pun yang mengaji dengan saya tu lah. Kata, Ustaz, tak ingin Babeli ada datang ni, tengok kat tingkap. Tingkap saya kak. Saya kata, cuba buka tingkap. Buka tingkap, dia dah jalan balik lah. Tu dia. Saya kata, berapa lama Baba duduk situ? Dia kata, kat 15 minit lah Ustaz, Baba duduk situ. Malu saya. Saya semalu sangat. Sebab saya, kita malu kalau depan Tok Guru. Kalau Tok Guru ada tu, saya tak mengajar dah. Memang tak mengajar, saya diam lah. Tapi dia dengar. Lepas tu dia barulah jumpa saya. Dia kata, lepas ni kalau balik kampung, dia kata, balik kampung di KL. Dia lah orang petani kan. Dia pun tak tahu KL macam mana kan. Dia ingat macam kampung lah. Kata kalau mau balik kampung, esok mengajar lah, kitab-kitab. Dia kata. Macam tu lah. Itulah kata kita boleh macam tu lah. Mana dapat itarafan tu. Okey, boleh. Tak masalah. Pukul 10, baik. Terima kasih banyak. Kak Nom. Jadi nak mendapat penyarafan tu bukan dengan sebab guru tu kita minta ijazah pada dia, tak. Guru tu dengar kita ngajar tu, lepas tu dia bagi kita boleh ngajar tu je. Ya betul. Saya bukan niat nak mengajar muzakarah, mengajar semua orang awam, tak. Pada halnya memang kita untuk keluarga kita. Tapi bila guru kata balik tu mengajar orang kampung, bagi kalau orang tanya soalan tu, tengok kitab, rajin tengok kitab. Itulah. Dia bagi tahu kita macam tu je. Saya lah, ni sebab saya. Tu memang yang Tok Guru bagi tahu lah. Kita pun malu juga. Ni biasa guru gitulah, dia akan dengar. Dia tak ada minta kita baca kitab depan dia, tak ada. Itu test, panggil exam kan. Ni bukan exam. Dia tak ada exam. Nak kata boleh tak boleh tu keberkatan. Tu keberkatan tu penting baik. Ustaz, yang mana lebih afdal tambah satu rakaat yang luput selepas imam bagi salam yang pertama atau yang kedua? Afdal mana? Afdalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang afdalnya selepas daripada salam yang kedua. Begitu juga. Ni banyak ni. Ni nak cerita orang Malaysia kita ni. Babeli. Babeli betul. Saya dengan Babeli ni Encik Yaakob duduk 10 tahun dengan dia. Daripada Mesir lagi sampai kat tu. Saya kena marah semua. Saya lah kena. Jadi saya ni dengan Babeli ni memang kena jekah lah. Kena marah. Kena ketuk pintu. Kena marah. Macam-macam lah saya kena. Khidmat tu memang saya khidmat dengan dia lah. Macam-macam. Tapi nak cerita kata, perit ni mengaji ni memang kata kalau kita tak kena marah tu memang tak jadi. Saya lah. Alhamdulillah. Saya jumpa Tok Guru saya semua yang jeniskan garang. Saya rasa mungkin ada hikmah. Kalau tak jumpa garang, saya rasa saya malas juga. Betul? Maknanya bila ada marah tengah, bila garang, saya ada tekanan kat saya. Bila tekanan kat saya orang jadi rajin. Kalau tak jadi orang kat saya. Jadi gitulah. Jadi soalannya, afdal tak mana afdal selepas pada salam yang kedua. Selepas pada salam yang kedua. Begitu juga bagi salam. Apabila imam bagi salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Ni orang kita, bila imam salam yang kedua, Assalamualaikum, sunat kita tunggu imam habiskan salam yang kedua, baru kita bagi salam. Nak cerita kata nak dapat sunat. Ni dah, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila imam sebut assalam yang kedua tu, assalam, kita pun assalamualaikum. Pahala tu afdal tak dapat. Sebab apa? Yang sunat dia, dapat pahala sunat dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Ni imam lah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha. Ya, betul. Tak apa, tak apa. Ini ulang kaji je. Ya, tak apa. Okey, baik. Jadi, bila lepas salam yang kedua tu, barulah kita, kita ucapkan salam. Nak cerita dapat pahala sunat. Nak cerita kata kita ni orang belajar. Tak ada masalah orang bagi salam kedua Ustaz. Tapi kita orang belajar ni, dia kena tahu hukumnya tu. Sunat ke, mana sunat, mana tak sunat. Banyak saya tengok lah orang kita lah. Dari segi sembahyang tu, kalau dapat pahala sunat tu, dia kena cermat juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bila kata Assalamualaikum, kita pun, bila imam salam kedua, kita pun Assalamualaikum. Gaduh nak gimana? Nanti dulu. Tunggu bagi dia bagi habis salam yang kedua tu. Bagi habis salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita salam. Assalamualaikum. Itu kan sunat. Itu afdal. Begitu juga kita nak tambah rakaat pun begitu juga. Bagi habis salam yang kedua afdal. Tu je. Tak ada kata wajib, tak wajib. Cuma dapat pahala sunat. Habis itu. Baik, tengok kitab sekali lalu. Secara cepat. Tadi saya dah bagi tahu dah jawapannya. Tengok dia kata. Maka rukuk ia yakni sebelum lagi imamnya masuk pada rukuk yang keempat. Maka didapat akan rakaatnya. Jadi sebelum masuk rukuk keempat tu, kalau kita sempat rukuk, maka kita dapat dah rakaat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Apa aturan sembahyang diri dia? Macam biasalah. Kalau imam tu dah bangun, kita rokok, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud kedua. Macam biasa. Itu aturan diri kita tu dipanggil. Makmum akhir zaman. Bukan kata makmum, imam pun begitu juga. Akhir zaman nak cepat saja. Betul. Semalam ada jemaah duk cerita dengan saya Yelah zaman sekarang kalau boleh, kalau benda sunat tu buat sekali pun tak apa dah. Sebab tu alhamdulillah saya nak baca kitab Meta Musalli ni minggu depan ni. Nanti kita boleh tahu macam mana pahala besar tak kita baca benda-benda sunat ni. Ni benda sunat ni ibarat dia macam bonus lah. Kalau gaji kita, kalau kita kerja kat dunia ni ada bonus setiap bulan. Orang kita nak tak? Nak. Sebab apa? Itu nampak depan mata kita. Hak bonus yang akhirat ni tak nampak depan mata. Di ibarat dia, kita ambil batu, pagi-pagi kita pergi dekat satu sungai, kita baling batu. Pop, masuk dalam sungai. Tiap-tiap hari kita baling. Tapi kita tahu tak batu tu banyak mana dalam tu? Kita baling 10 biji, berapa biji, tak tahulah. Sampai ke tua. Kita tahu tak berapa banyak batu kita baling? Tak tahu. Asyik sangkut-sangkut. Batu kat rumah pakai line, pakai wifi ke pakai pakai ni hotspot ke? Kalau pakai tu memang sangkut-sangkut lah. Tak apa. Boleh dengar balik. Jadi nak cerita kata, ibaratnya pahala ni kalau kita baling dekat sungai, batu kita baling kat sungai ni, dalam masa 30 tahun, kita tak boleh tahu kira berapa banyak. Begitu juga pahala. Kita buat tiap-tiap hari. Kita tak tahu berapa banyak pahala kita. Tak ada nak sempat nak catat, tak ada. Jadi nak cerita pahala tu besar. Jangan meringan-ringankanlah benda-benda yang sunat ni. Sebab saya tu dulu waktu saya mengaji muda-muda dulu lah. Kalau di pondok dulu, kalau buat amalan ni, kita kalau Tok Guru suruh apa kita takut. Tok Guru kata, okey lepas habis ni zikir, lepas subuh, zikir la ilallah 1000 kali. Lepas tu baca, kami zikir tu sampai pukul 7.30. Bayangkan lepas subuh sampai 7.30 dulu. Tu nikmat duduk pondok ni memang alhamdulillah. Sampai 7.30. Lepas 7.30 tu baca pula surah Yasin dengan surah Waqiah. Baca. Sampai 7.45 sembahyang duha pula rehat.
Lepas tu pukul 8 Tok Guru mengajar pula. Lepas suku. Itu kerja pondok. Tu kerja orang kata kerja nak dapat pahala gitu. Straight terus. Lepas tu lepas habis tu pukul 10 pula. Rehat setengah jam. Pergi minum Ustaz. Pergi makan ke roti ke apa. 10.30. Sambung balik. Sampai pukul 12.30. 12.30 rehat. Lepas tu rehat-rehat tu cik makan tengah hari pula. Kerja tu kita mencari kerja makan kelang kabut balik. Balik-balik tu balik pondok tu okey pergi. Apa tu nanok nasi apa semua. Cepat-cepat masak je cepat. Tak boleh masa nak borak dah. Makan. Tidur. Kena tidur dulu. Sebab letih. Tengah hari nak belajar pula. Pukul 2.30 bangun. Pukul tidur tu pukul 2.30 bangun. Dia kalau di pondok ni dia semai zuhur lambat sikit. Kalau kita zuhur pukul 1.30 sekarang, semai zuhur tu pukul 2. Pukul 2. Semai zuhur pukul 2. Jadi dia bagi budak tidur dulu. Letih. Lepas tu letih dia tidur tu bila bangun tu, bila kita dah bangun tu, bila kita dah bangun tu, mandi kat kolah, kat perigi, mandi, ambil semayang. Lepas semayang tu pukul 2.30 start belajar balik. Tidur tu tak lama, dalam sejam je. Kalau habis 2.30 tu, kadang 12.30. Start 2 jam. Maknanya orang kata tu ada setengah jam je. Setengah jam je kita boleh masa untuk makan tu. Kadang tak ada nak masak. Itulah. Letih Dia belajar ni macam orang kerja juga. Di pondok ni macam orang kerja lah. Sebiji macam orang kerja. Cuba try sekali pergi macam mana. Sampai asar. Belajar pasar. Semaya asar. Lepas tu sambung kitab lagi. Setengah jam sampai pukul 6. Lepas tu rehat. Rehat tu ambil angin kat luar. Jalan-jalan. Kadang setengah budak nak main bola ke. Nak jogging ke. Sampai pukul 7. 7 mandi. Maghrib. Lepas maghrib, mengajar pula. Babak Tok Guru lah. Mengajar sampai isyak, pukul 9. Lepas pukul 9 tu, lepas pukul 9 tu nak cerita amalan amalan sunat. Nak cerita kata amalan tu kita sentiasa berlaku. Lepas isyak, lepas tu sembahyang isyak pukul 9. Sebab dia start dia lepas maghrib tu. Habis lepas maghrib mengajar, pukul 9, rehat. Lepas 9 tu, orang kata apa? Sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak tu, turun je balik. Cari makanan pula. Cari makanan. Kalau biasa budak-budak makan malam ke roti lah. Nasi tak lalu nak makan lah. Dia letih. Kalau makan nasi mengantuk. Pukul 9.30 tu, pukul 10 start balik. 10 sampai pukul 12. Itulah tiap-tiap hari. Tu perjalanan nak buat amalan tu tiap-tiap hari macam tu. Kalau orang tak tahan sehari, 2-3 hari duduk pondok, lari. Ada banyak budak lari. Ni mak bapak hantar kalau budak tu tak cerdik mana dah, orang isap pik, isap dadah, dia pergi hantar pondok. Tok Guru kena tanggung balik. Tok Guru pun duk mikir kata, nak ngaji kitab apa puak ni? Tempat aku bukan nak ngaji, bukan tempat pemulihan budak. Tok Guru saya cakap kita nak mengajar kitab Arab, Tok Guru cakap. Orang nak ngaji kitab Arab ni budak cerdik. Dia kena budak 10A, 12A tu kena main pondok, dia kata. Ini budak mari pun dah tak rot, tak apalah kita tanggung juga. Tok Guru pun sanggup ambil juga budak tu. Tok Guru kena tahan gitu. Saya pun tak tahu masa akan datang macam tu jugalah. Kalau saya buka pondok macam tu, kalau ada budak ustaz, anak saya ni mengaji sekolah tak apa-apa nak boleh ustaz, ustaz terima ustaz, tak apa saya terima. Kalau saya lah esok, saya terima semua. Macam Tok Guru saya orang tasawuf, dia terima semua. Budak isap dadah ke apa. Tapi Alhamdulillah budak tu jadi orang. Paling koman pun boleh jadi imam untuk keluarga. Tak apa dah. Walaupun tak pandai nak ngaji kitab. Saya pun macam tu. Tok Guru cakap. Kata mu esok. Kalau budak tak rot nak mengaji. Mu jangan buang budak tu. Tapi Alhamdulillah. Pondok ni kalau orang buang macam mana pun. Tok Guru terima juga. Tapi sebenarnya pondok ni kena budak cerdik. Dia kena budak cerdik. Baru masuk situ. Baru boleh mengaji. Bayangkan sehari 14 buah kitab. Siapa nak mengaji? Ini kena budak cerdik sungguh.
Kalau budak ngaji you pun tak rot nak mengaji itu. Orang kata tak larat nak belajar. Sebab kitab payah-payah. Sehari tu kat 10 ilmu mengaji. Letih budak. Saya pun kena dulu, asyik baik minat. Kalau tak minat pun tak jadi. Nasib baiklah mak bapak saya tak hantar. Saya nak begini. Kalau mak bapak kita hantar tu rasa tak jadi orang juga. Sebab atas dasar minat mak ayah bukan atas dasar minat sendiri. Habis itu, tu pengalaman dari segi amalan. Kita nak cerita, amalan. Baik. Lama-lama sekali kena dengar nasihat jugalah sikit-sikit untuk diri saya, untuk jemaah sekali, bagi semangat belajar. Baik, habis itu. Jadi ada soalan tadi tu. Haji siapa tu? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Selepas selesai aturan solat, imam hampir selesai baca surah. Tengok. Maka kita jadi makmum masbuk pula. Pohon pencerahan Ustaz. Ya, betul. Jadi gini. Bila kita buat aturan tu, dah selesai aturan, tiba-tiba imam dah baca surah. Selesai baca surah. Bila imam selesai baca surah, kita berbangun. Dikatakan kita nak baca Fatihah ke tidak? Dikatakan kita orang yang masbuk. Dikatakan kita orang masbuk pula. Sebab apa? Sebab kita tak sempat kadar masa 25 ataupun 27 saat di dalam kita sempat kita bersama imam. Bila kita berdiri tu tak sempat dalam masa 27 saat, memang tak confirm tak sempat dah. Maka dikatakan kita orang yang masbuk. Bila sebut masbuk, maka wajib kita mengikuti imam. Bila imam dah rokok, kita kena ikut imam rokok. Baik. Habis itu. Itulah pengalaman. Nak kata buat amalan ni. Amalan kita gitulah. Pagi-pagi. Saya gitulah dulu. Duduk pondok tu gitu. Macam tu. Tiap hari macam tu. Tak kira lah hari cuti. Dia cuti pun tak ada cuti juga. Cuti orang lain, orang kampung minta mengaji kitab. Tok Guru saya dulu di Kelantan dululah. Dia cerita di Kelantan. Tu Tok Guru saya cakap pesan, dia kata, kalau mu nak buka pondok esok, biarlah umur 40 ke atas. Dan baru matang ilmu tu sikit. Kalau 45 ke, tak apa. Bila dah ada matang ilmu tu sikit, nak buka pondok tu, kita boleh mentadbir pondok. Tok Guru pondok ni, dia tak ada orang lain tadbir. Dia tak ada AJK macam masjid, tak ada. AJK masjid tak ada. Pondok tu, Tok Guru tu yang tadbir. Dialah AJK, dialah ketua, dialah semua dia. Tok Guru, semua dia kena buat. Dialah yang masak. Kalau ramai-ramai orang nak masak, dia yang masak. Dia bini dia tak masak mana. Dia yang masak. Betul dia nak buat makan dekat apa tu anak murid dia yang masak. Dia nak bagi anak murid tu bersubah dengan Tok Guru. Bersubah ni bersahabat. Boleh tahu, dia nak tengok anak murid dia boleh ambil inspirasi dekat Tok Guru dia. Tu cerita dia. Kalau ada apa rosak, pondok-pondok rosak, dia kena jadi tukang kayu. Dia kena pandai. Kena pandai semua. Kena pandai semua. Nak buka pondok ni, dia tak ada perlu pertolongan orang. Kena ada AJK, okey, tubuhkan AJK. Okey, kena tolong tak? Tok Guru tu dia seorang, tak apa dah. Habis tak 14 bagi tak dia ngajar seorang. Dia ngajar seorang, tak ada gila-gila orang, tak ada. Itu yang pondok sebenar, pondok sebenar. Pondok sebenar ni dia seorang mengajar. Sehari 14 kitab dia seorang mengajar. Tak ada gila-gila dengan orang, tak ada. Tu mujahadah Tok Guru dulu. Orang dulu begitu. Ada lagi masa tu, macam sekarang ni ada lagi di Petani, di Kelantan ada lagi, di Kedah pun ada. Kalau kita fikir letih, kalau fikir letih tu, Tok Guru ni dia tak fikir dah. Dia tak fikir habuan dunia dah, dia fikir habuan akhirat dah. Dia kata, kalau tanya, Tok Guru tak letih ke Tok Guru? Rehat-rehat. Dia nampak tu dah. Akhirat tu. Dia duk fikir kata, anak murid aku nak jadi macam lagu mana ni? Dia nampak tu je. Dia tak ada fikir kata, tanya Tok Guru saya tengok. Tok Guru saya kata mu esok jadi Tok Guru kalau mu duit setakat mana, dia setakat tu, dia kata. Dia tak ada fikiran tu. Tapi Allah Ta'ala jamin dah. Sebab tu kata Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang menuntut ilmu ni, man talabal ilma takaffalallahu rizqahu. Sesiapa yang menuntut akan ilmu, nescaya Allah Ta'ala menjaminkan akan rezeki dia. InsyaAllah, kita semua ni Allah Ta'ala jamin rezeki kita. Kalau anak kita suruh nak belajar, insyaAllah Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Itu je. Itu yang kita boleh cerita. Itu hadis Nabi. Man talabal ilma takaffalallahu rizqahu. Nescaya Allah Ta'ala memberi jaminkan akan rezeki dia.
Itu hadis Nabi. Habis itu. Baik. Kita qiyam bersama imam yang baca super laju. Sekitar 15 second bacaan Al-Fatihahnya. Kita baru ayat yang ketiga Al-Fatihah, imam sudah sujud. Kita ni muafiq atau masbuk? Baik. Kita tengok kita ni macam mana. Jadi, imam baca laju. Ni tak payah cerita lah, macam tempat saya lah. Budak muda. Baca cut laju. Tapi kita ni sempat angkat takbir bersama imam. Kita baru ayat ketiga Fatihah, imam sudah sujud. Kita ni muafiq atau masbuk? Baik, sujud tu sujud ke berapa? Rokok, Ustaz. Bukan sujud. Imam sudah rokok. Baik. Imam sudah rokok, kita baca ayat ketiga. Kita ni sempat tak kadar masa 25 saat tadi? Maksud 25 macam mana? Contoh, kita kata gini. Kita kata imam angkat takbir Allahu Akbar. Kita angkat takbir Allahu Akbar. Jadi kadar masa tu, bila start kita angkat takbir tu, dalam masa bila kita ikut imam tu, mesti kadarnya 25 saat. Tiba-tiba imam tu baca 15 saat, dia dah rokok. Kita ni orang muafiq kau masbuk. Dikatakan kita orang muafiq. Kita orang muafiq. Ni bagi sembahyang zuhur dan sembahyang asar lah cerita dia. Kalau sembahyang maghrib isyak tu confirm kita dapat tahu dah. Waladdallin. Amin. Bila start amin tu, kita baca Fatihah. Kadar tu mesti ada 25 saat. Kadar tu mesti ada 25 saat. Contoh kalau imam baca Qul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca cepat. Dia tak ada kira dah, sedap tak sedap, tajwid tak tajwid, dia tak kira dah. Betul, Allahu Akbar. Kita mau baca Maliki Yaumiddin. Kita kena ambil kadar masa 25 saat. Maka kadar tu dikatakan kita orang yang muafiq. Dipanggil orang muafiq. Baik, habis itu. Tengok. Itu permasalahan kita dululah. Baik. Kemudian, tu dia cara rambang. Kemudian dia kata lagi, tengok. Ayat yang dulu dia kata, dan jika masuklah imam pada rukun yang keempat, bahawa sampailah imamnya kepada qiyamnya yang memadai membaca Fatihah padanya. Atau kepada duduk bagi memadai membaca tasyahud akhir sekalipun. Dan jika, ni habis tu tadi kan? Mana tadi? Maka makmum yang tersebut luputlah rakaatnya, tiada boleh lagi yang mana ni sebelum ni? Tengok. Kira ikut muafiq jadi diunsurkan 3 rukun yang panjang. Ya, betul. 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 Baik, tengok. Habis. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat, seperti bahawa sampailah imamnya kepada qiyamnya yang memadai membaca Fatihah padanya. Atau kepada duduk bagi memadai membaca tasyahud akhir sekalipun. Tak apa, tak mengapa kalau kita dah rokok. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita jadi jemaah masbuk tak sempat Fatihah dengan imam pada rakaat pertama, tolong terangkan rakaat kedua jika saya sempat dengan imam. Dia gini. Kita orang masbuk pada tak sempat baca Fatihah dengan imam pada rakaat pertama. Tolong terangkan rakaat kedua jika saya sempat dengan imam. Rakaat kedua tu tengoklah. Memang kita tak sempat dengan imam sebab kita dah masbuk tadi rakaat pertama. Maksudnya bila masbuk kita terus ikut imam. Bila rakaat kedua kita bangun sekali dengan imam. Jadi kita orang muafiq pula. Tak ada masalah apa. Satu kita kata tiap-tiap rakaat ni dia boleh tengok situasi dia. Kadang-kadang boleh jadi masbuk, kadang-kadang boleh jadi muafiq. Tengok keadaan dia. Terkadang dia boleh jadi muafiq terus. Kadang-kadang boleh jadi muafiq masbuk terus. Macam-macam.
Ustaz dah bagi salam baru tinggal solat zuhur buat 3 rakaat. Boleh bangun semula sendiri tambah 1 rakaat lagi? Boleh. Tak ada masalah. Teringat. Tapi teringat tu tengok dalam keadaan sekejap. Jangan lebih daripada 6 perkataan. Tak silap saya tu, saya beritahu itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk sekejap. Dalam 20 saat, 15 saat. Oh, teringat. Tak apa, terus bangun. Tapi kalau duduk sekejap, duduk baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Lepas tu, baca Fatihah dah. Ayat Quran Fatihah dah. Dah baca ayat kursi. Lepas tu baca Subhanallah dah. Tu lama dah. Tu kalau dah teringat masa tu, kena buat 4 rakaat balik lah. Sebab dah masa lama sangat. Adapun Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Zuhur ni. Buat 3 rakaat maghrib pula dah. Terus berdiri tambah 1 rakaat. Terus berdiri. Tak ada niat nak. Sahaja usolli fardhu. Tak ada usolli. Terus naik. Tambah 1 rakaat terus. Habis. Baik. Baik, saya baca cara laju sikit sebab kita dah tahu dah ni. Dan jika adalah makmum yang muafiq yang tersebut itu belum lagi sempurna baca Fatihahnya. Padahal imamnya masuk pada rukun yang keempatnya. Ni saya beritahu tadi ni. Secara ringkas. Artinya sampailah imamnya kepada tempat yang memadai dirinya baca Fatihah. Atau duduk yang memadai membaca ia akan tasyahud akhir. Maka makmum yang tersebut luputlah rakaatnya. Habis luput rakaat. Tak dapat rakaat. Habis tengok lagu mana? Tengok. Tiada boleh lagi yang mengerjakan aturan semayang dirinya. Tak boleh dah. Kerana sudah luput rakaatnya. Maka disuruh pilih antara 2 pekerjaan. Ada kalanya dapatkan rukun. Lebih kurang masa tu. Masa dia ingat lebih kurang 6 perkataan. Perkataan pun lama juga kan. Kita bajet dalam 10 saat lah. 15 saat macam itulah. Maka disuruh pilih antara 2 pekerjaan. Ada kalanya dapatkan rukun yang ada imam padanya. Kita turun ataupun yang pertama kita boleh ikut imam pada ketika imam duduk kat mana. Maka ditinggalkan baca Fatihah itu dan daripada mengerjakan aturan semayang dirinya. Kerana rakaatnya sudah luput. Jadi tak payah kita nak buat rakaat kita macam tadi tu apa? Rokok, tidak payahlah. Kita terus tinggal. Kalau kita sayang semayang jemaah kita, terus ikut imam. Tinggalkan aturan semayang kita. Sebab kita dah tahu dah, kita dah tak sempat nak habiskan baca Fatihah kita. Tu dia. Sebab apa tu? Supaya jangan jadi batal semayangnya itu. Sebab dia ikut imam tu supaya tak nak jadi batal. Sebab tiada diuzurkan lagi dapat akal imannya atau tasyahudnya. Dah tak ada dah sebab dah lebih 3 rukun dah. Tak dimaafkan dah. Maka hendaklah kemudian daripada salam imamnya tambah serakaat lagi. Ni maklumlah. Ni maklumlah kena tambah 1 rakaat lagi lah. Dan ada kalanya ia pilih niat mufarakah dengan imamnya. Niat mufarakah pula. Ni kita baca laju sikit sebab dulu saya dah baca ibarat satu-satu dulu. Maka tatkala itu ia kerjakan atas aturan semayang dirinya. Tapi kalau dah niat mufarakah, kita teruskan macam biasa semayang kita. Cuma aku niat mufarakah dalam hati kita. Teruskan aturan semayang kita macam biasa. Dekat situ juga. Bukan kata pindah dekat kita semayang kat belakang. Tak. Semayang kat situ juga. Jangan fikir ngakal. Ustaz takut fitnah. Takut orang kata kat saya. Tak kata dah. Orang yang kata tu dia tak ada tahu hukum. Orang yang kata ni biasa orang awam. Dia kata kat belakang. Kalau orang yang ada ilmu, dia mesti tanya. Tadi awak buat tu sebab apa? Sebab saya tadi tak sempat nak habiskan Fatihah, kemudian saya niat mufarakah. Tak apa gitu. Tapi kalau dia kata, kenapa awak tak niat mufarakah duduk kat belakang? Itu, kalau cakap itu, salah tu orang tu. Tak erti ilmu, tak pandai. Nak tambah 1 rakaat perlu takbir ke? Perlu niat takbir ke? Atau nak tambah 1 rakaat? Tak perlu dah. Kita niat tambah 1 rakaat je. Allahu Akbar terus tambah. Maksud terus bangun. Allahu Akbar. Tak payah angkat tangan pun tak apa. Terus macam ni terus.
Terus kita turun macam ni. Tak payah angkat tangan pun tak apa. Tak payah Allah. Oh, terus bangun. Pelik orang ni. Terus bangun tambah terus. Allahu Akbar. Tak payah. Bangunnya Allah Akbar. Itu je. Sebab kita dah niat tadi dah. Nak tambah tu rakaat. Okey, baik. Habis itu, tu masalah dulu. Habis. Maka tak kala itu ia kerjakan atas aturan semaya dirinya. Maka memadalah rakaatnya itu dibilangkan rakaatnya baginya. Tu bilang lah. Kena baca tasyahud akhir lagi. Ya, kena baca lah. Sebab dia tambah tu rakaat. Sebab tasyahud akhir ni, dia benda rukun yang terakhir. Dia kena baca. Sebab tasyahud akhir kan rukun. Dia kena baca tasyahud akhir lah. Sebab tadi dia terlupa. Tapi bila tasyahud itu, bila terlupa, sunat dia sujud sawi. Baik. Sujud sawi pun saya tak bahas lagi. Saya lagi saya nak baca saya cepat. Sujud sawi. Tak apa, kita revision ni lambat sikit pun tak apa. Mungkin minggu depan revision hari Sabtu lagi. Ataupun hari Ahad tu baru start baca musolli, tak ada masalah. Kita jangan nak gaduh pergi mana, tak ada dah. Tak ada apa dah. Ni alhamdulillah ni time Covid ni kita boleh kita boleh katakan banyak kitab lagi bagus. Bagi tambah ilmu lagi Baik. Ya, banyak sekarang ni orang duk stres dan sebagainya ada lagi. Ustaz, jika kita solat yang 4 rakaat, tapi masa rakaat kedua kita sepatutnya baca tasyahud awal, tapi terbaca tasyahud akhir. Bila tersedar, bolehkah kita teruskan solat pada rakaat ketiga, keempat yang rukunnya baca tasyahud akhir dan bagi salam. Tak pun dah terlupa. Jadi kita baca tasyahud akhir pada rakaat kedua, pada tasyahud awal. Lepas tu kita bangun tak? Bolehkah kita teruskan solat pada rakaat? Tak ada masalah, boleh teruskan. Tak ada masalah, boleh teruskan. Sebab keadaan terlupa. Terlupa tak apa. Bukan sengaja. Dengan keadaan terlupa. Terlupa. Habis itu. Baik. Dan sebenarnya telah menyebut oleh Nazir rahimahullah ta'ala di dalam nazamnya itu di 8 masail. Ini dulu. 8 masalah. 5 masail tiada berlaku khilaf padanya antara ulama mutaakhirin, dan 3 masalah berlaku padanya khilafnya masail. Antara mereka itu ulama mutaakhirin. Siapa dia ulama mutaakhirin? Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia sujud sawi. Sunat sujud sawi. Sunat sujud sawi. Dia sunat sujud sawi ni antaranya dia baca tempat yang berlainan. Contoh tasyahud awal, kita kena baca sampai setakat masa Muhammad, tiba-tiba dia baca sampai habis. Sunat sujud sawi. Ataupun kadang-kadang dalam rokok, sebab tu baca subhana rabbiyal azimi, tiba-tiba dia baca subhana rabbil a'la. Tiba-tiba dia baca Fatihah kat situ. Contoh, sunat sujud sawi. Sujud sawi ni pun saya nak bahaskan juga. Asal dalam mutun solih ada nanti Ustaz. Tapi nak tunggu lama sujud sawi banyak sangat orang tanya ni. Sujud sawi. Ada sujud sawi, ada. Ada dia solat duha semua ada dia bahas dalam ni. Apa nanti kita bahas sujud sawi minggu depan. Kita bahas minggu depan. Kita bahas sujud sawi minggu depan. Ini kita revision sikit. Revision. Tak habis pun tak apa revision. Tambah lagi. Baik. Dia kata, nak tanya soalan boleh tak apa. Tulis je. Dan 3 masalah berlaku padanya khilaf antaranya mereka itu, dan ditinggalkan satu masalah yang ke-9 sebab berlaku padanya khilaf pula. Tengok habis. Maka lagi akan kamu bicara akannya masalah itu dibilangkannya masalah itu insya-Allah. Dia bahas. Dan kata Nazim pula, ni syair kedua.
Man fi qira'atin li azihibati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Siapa-siapa yang baca lambat kerana kelemahannya atau syak adakah sudah dibacanya atau terlupa bacaannya. Baik. Di sini kita dah bahas dulu ada 3 masalah tak silap. Baik, tengok. Baik, bagi orang yang membaca lambat, tak apa. Tak apa, kita baca sekali lalu. Pertamanya iaitu orang yang lambat membaca kerana lemah kejadiannya, bukan sebab lambat itu kerana was-was. Ingat dulu masalah was-was, masalah gerak-geri lambat, dah ada 3. Kalau lambat ni lain, masalah dia lain, jawapan pun lain. Masalah gerak-geri lambat, masalah was-was. Kemudian satu lagi apa? Masalah orang yang sengaja tinggalkan Fatihah. 3 masalah ni itu tidak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Adapun makmum yang baca lambat tadi dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Apa maksud 2 rukun tadi? Bagi orang yang syak tadi, bagi orang yang syak, dia kena habiskan bacaan Fatihah dia bukan syak, was-was, minta maaf, was-was. Bagi orang yang was-was, yang gerak-geri lambat, yang sengaja tinggal Fatihah, maka dia tu kena habiskan bacaan Fatihah dia sebelum daripada imam turun sujud. Jangan lebih daripada 2 rukun. Nampak? 2 rukun apa? 2 rukun. Contoh dia baca Fatihah. Ni bagi orang yang syak, bagi orang yang was-was. Dia rokok, baru 1 rukun. Dia i'tidal baru 2 rukun. Bila i'tidal 2 rukun tu, makmum yang was-was saja kena habiskan baca Fatihah. Nampak tak? Tu dia. Tengok. Ni dalam ni ada kitab ni ada sebut ni. Tengok dia bahas bahas kitab. Pertamanya iaitu orang yang lambat membaca kerana lemah kejadiannya, bukan sebab lambat itu kerana was-was. Bersalah jika lambat kerana was-was, maka tiada boleh ia gugur membaca Fatihah daripadanya suatu seperti hukum orang yang membaca yang menyahaja tinggalkan Fatihah. Tetapi adalah orang itu jika boleh ia mentamamkan Fatihahnya dahulu daripada bahawa turun imamnya kepada sujud. Maka didapat rakaat. Jadi sebelum imam turun bersujud, dia kena habiskan baca Fatihah. Dan jika tiada boleh, ia mentamamkan Fatihahnya sebelum lagi turun imam dan sujud, wajib ia niat mufaraqah. Wajib kena niat mufaraqah. Nampak lagi? Ini bagi orang yang was-was. Orang yang menyengaja tinggal Fatihah. Orang yang gerak-geri dia lambat. Itu dia kata wajib dia niat mufaraqah. Kalau dia tak habiskan baca Fatihah sebelum daripada imam sujud. Tu 3 masalah. Tu ada dalam nota, dalam Kak Zu ada tulis. Minta nota tu nanti lepas ni tiap-tiap orang tolong print. Tolong print nota tu nanti. Nanti saya semak sekali lagi Yang muafiq tu dah semak dah. Ni tengah semak untuk masbuk. Nanti bila dah siap nanti Kak Zu dia buat semua sekali. Mungkin minggu depan Minggu depan. Mau nota penuh siap. Bila nota penuh siap tu tolong print. Print jangan letak kat buku-buku mana. Tolong tampal lah dekat dalam bilik. Kalau tak ingat. Nak bagi ingat. Seolah-olah nanti bila ada print tu kita tengok. Ni bagi orang yang masbuk. Barulah anak kita datang ziarah kita esok. Mak ni macam pelajar U dah. Siap tampal kat dinding. Bagi tahu dia elok-elok. Bukan masalah pelajar U tak U. Ini masalah fardu ain. Jadi anak kita pun secara tak langsung dia boleh tahu juga hukum tu. Bukan semua orang tahu hukum ni. Kadang-kadang orang ambil remeh-temeh je. Bukan semua orang tahu. Sekurang kita boleh dapat mengajar anak-anak kita ke, cucu kita ke, menantu kita boleh dia bagi tahu.
Oh, dia tengok, oh bagus mak, oh maji mana, oh ni hukum dia. Kita tahu anak kita sibuk kerja, tak dan. Nak mengaji tak dan dah. Kita bagi tahu dia, tak apa, mak tampan ni tolong tengok. Satu had dia balik, tolong tengok. Kalau kita boleh ajar anak menantu kita lagi bagus. Kalau kita boleh ajar anak menantu kita lagi bagus. Sebab ada setengah orang gini, ada setengah keluarga, saya tengok lah. Dia buat kumpul keluarga dia sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Kemudian dia minta kumpul anak-anak dia, okey, bapak dia ngajar. Ada itu, ada. Assalamualaikum Ustaz. Dan semua sahabat guru, mohon nota nanti jangan lupakan saya tak dapat fokus panggil kerana sedang bekerja. Ada 1-2 soalan nak tanya tapi tak sempat nak tanya. Tak apa. Tak apa Kak. Kak Noh. Nanti nota tu dahsyat nanti kami hantar dekat dalam Facebook. Sebab ada yang jemaah kita yang tak ada dalam Telegram dengan juga WhatsApp. Baik. Habis. Itulah cara kalau kita dah dapat jawapan-jawapan ni, kita tulis siap-siap, tampalkan. Kemudian bila anak nak datang, tanya dia. Tahu tak ni masalah mafik masbuk? Kadang nampak remeh-temeh. Lebih-lebih lagi orang lelaki. Tu penting sekali tu. Sebab dia orang sebagai jemaah. Dia kena tahu juga. Orang lelaki tu kena tahu. Macam saya lah. Saya ada adik-beradik. Saya ada keluarga. Jadi kita kena ajar adik-beradik kita. Tanya ni kau tahu tak? Jadi macam saya, adik-beradik saya lah, kita seorang yang tahu agama. Jadi kita tanya tu jadi, yelah, walaupun adik-beradik pun kita, ya adik-beradik tak apa. Abang ni asyik tanya ni. Aku takut saya pergi kan aku kena tanya. Saya cakap itu. Kita tanya tu nak bagi lepas fardu ain. Bukan nak lepas fardu kifayah. Ni fardu ain semua kita belajar ni. Bukan fardu kifayah. Bab fiqh kita belajar ni. Semua fardu ain ni. Bukan semua orang tahu. Alhamdulillah, syukur kita dapat tahu benda ni. Benda yang rumit ni. Baik, habis. Itu bagi orang yang was-was, orang yang gerak-geri lambat, orang yang sengaja tinggal Fatihah, maka dia kena habiskan baca Fatihah dia sebelum daripada imam turun sujud. Itu secara ringkas. Nak baca kitab tu panjang, tak apa, tapi tak apalah, kita baca juga secara laju. Sama lah tadi, macam was-was jugalah. Dalam kitab ada. Sama. Maksudnya gerak-geri lambat tu dia jadi Allahu Akbar. Sebab kadang ada kekangan tangan sakit, wallahu alam. Tapi dalam sebut kitab gitu, gerak-geri. Gerak-geri lambat dengan sebab baca lambat. Boleh jadi baca lambat, gerak-geri lambat tu lain, perkara yang berlainan. Ada gerak-geri lambat. Allah, contoh imam dah tayar apa? Dia ni ikut imam daripada awal muafiq. Tapi bila imam dah apa? Dia nak bangun tu lambat. Allah, jadi imam jenis baca cepat pula dah. Masalah banyak perkara gerak-geri tu. Itu gerak-geri lambat. Gerak-geri. Habis. Kemudian dia kata, tengok. Dan seyogianya pada orang yang was-was yang sudah jadi seperti kejadiannya. Sekira-kira tiada boleh lagi tetap orang yang melihat akannya dapat ia meninggalkannya, bahawa kita hubungkan padanya seperti orang yang lambat gerak diamnya. Gerak diamnya. Seperti barang yang tersebut oleh Syekh Ibn Hajar pada kitab Tuhfah. Sama, orang yang was-was sama dengan gerak geri. Gerak diamnya. Habis. Keduanya, jadi kena ingat, orang yang lambat dimaafkan. Kalau orang yang lambat baca Fatihah, Ustaz, kalau saya memang lambat baca Fatihah, sempat bersama imam semasa sujud, macam mana Ustaz? Tak ada apa. Orang yang lambat baca Fatihah dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Nampak? Orang yang lambat baca lain. Orang yang was-was, orang yang sengaja tinggal Fatihah, orang yang gerak-geri lambat, itu tidak dimaafkan. Hanya dimaafkan untuk 2 rukun sahaja sebelum daripada imam sujud.
Orang yang baca lambat dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Masalah tu saja. Masalah makmum yang lambat baca. Ada pun waswal lain. Yang syak lain ni bawah ni pula. Jadi Puan Farida tanya, dia baca lambat tak ada masalah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kalau imam dah sujud tak apalah, kita baca lagi. Jangan sampai imam dah sujud kedua, imam nak bangkit, dekat situ kita kena buat pilihan tadi. Nampak? Tu makmum yang baca lambat. Ini kita dah bahas dulu dah. Cuma revision saja ini. Tak apa, revision 2 hari pun tak apa, minggu depan. Tak ada masalah. Kita habiskan revision muafiq dulu, senang. Muafiq dulu. Baik. Keduanya daripada 3 masa itu, iaitu orang yang syak dahulu daripada rokoknya. Dan kemudian daripada rokok imamnya. Adakah ia sudah baca Fatihah atau belum? Maka wajib ia membaca Fatihah, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tengok. Ni bagi orang yang syak. Baik, saya beritahu awal lah. Orang yang syak, orang yang terlupa membaca Fatihah, hukum dia sama. Apa maksud hukum dia sama? Yakni maksudnya dia kena baca Fatihah juga dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ini kita dah bahas dulu. Banyak masalah fiqh ni kan dalam muafiq mazmuk ni. Ustaz, ini ustaz mengajar ni macam bukan revision ni ustaz. Nak macam mana? Nak ingat balik tu. Tolong ambil perhatian nota yang Kak Zu dah buat dah untuk muafiq itu. Tolong print siap-siap. Tolong print. Tolong print Ambil ihtimam kita ambil fokus, ambil berat tentang ni. Sebab benda ni wajib. Kita semayang. Kita semayang tiap hari. Lebih-lebih lagi PKP sekarang. PKP ni lagilah. Kita nak suruh anak terjadi imam. Nak suruh suami terjadi imam. Lagilah kena tahu hukum. Kena tanya. Bila dia lepas kena tanya soal, bukan kita buat pandai-pandai mengajar orang tak. Tapi nak bagi diorang tahu hukum tu penting. Hukum tu penting. Baik. Dia kata tengok, jadi dan ketiga daripada masalah tersebut itu. Jadi yang kedua tadi ingat orang syak. Orang syak betul lah. Orang syak dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Dah baca Fatihah ke belum? Dah baca Fatihah ke belum? Dia kena. Dia dah rokok. Ataupun dia duduk lagi dalam tu lagi. Tiba dia apa? Dia syak. Aku dah baca Fatihah ke belum ni tu syak. Ragu-ragu. Dia syak. Dia ragu-ragu. Duk dengar imam baca sedai. Imam Syuraim. Imam sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tu tengah galik-galik dengar tu, Allah. Mai syak pula dah. Baca Fatihah ke belum aku ni? Bila mai syak, wajib dia kena membaca Fatihah walaupun ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Wajib. Jangan syak bila aku syak dah baca belum? Dah baca belum? Baca dah kot. Itu tak jadi. Dah syak dia kena baca Fatihah lah. Bukan dah syak. Aku dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Dah baca kot. Sedap kata dia. Sedap dia bagi. Dah baca kot. Tak apa. Ikut imam. Tak jadi. Kena baca tu. Awak orang muafiq. Dah syak. Kena baca. Ni. Dah baca belum? Baca dah kot. Mestilah confirm baca. Dah berdiri. Mesti aku kena baca tadi. Tak jadi tu. Dia tak boleh gitu. Kita buat amal ibadat ni tak boleh buat meringan-ringankan yang amal ibadat. Buat mudah-mudah dengan dia. Jangan. Ni masalah sah ataupun batal sembahyang kita. Jangan main-main. Dengan ambil pandang sebelah mata. Tak apalah. Jangan tak apa. Sikit-sikit tak apa. Jangan. Baik, habis. Dan ketiganya daripada masail yang tersebut itu, iaitu mereka yang lupa ia daripada membaca Fatihah hingga rukuk imamnya. Dan sebelum lagi ia rokok, maka teringat bahawasanya ia belum lagi baca Fatihah. Maka wajib ia membacakannya, maka dimaafkan ketinggalan hingga 3 rukun yang panjang. Jadi bagi orang yang terlupa membaca Fatihah,
Dia kata apa? Hingga rokok imamnya dan sebelum lagi ia rokok, maka teringat bahawasanya ia belum lagi baca Fatihah. Imam dah rokok, dia baru teringat, aku dah baca Fatihah belum? Dia terlupa, Allah aku lupa baca Fatihah. Imam dah rokok baru teringat. Maka dia kena habiskan baca Fatihah. Ataupun imam tu tak rokok lagi. Tiba-tiba dia teringat dah baca Fatihah belum? Imam tengah baca surah nak habis dah ayat tu. Dia baru teringat, terlupa nak baca Fatihah. Maka wajib ia membaca Fatihah. Maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Berapa masalah lah tu? 1, 2, 3. Jadi masalah 3 rukun yang panjang ni, kita buat satu grup untuk dia. Grup dia, kumpulan dia. Orang yang baca lambat, orang yang syak, orang yang terlupa baca Fatihah. Hukum dia sama. Apa dia? Kena baca Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Baik. Maka adalah masalah ini perceraiannya antara masalah yang dahulu. Bahawasanya yang pertama, ia syak adakah ia membaca Fatihah atau tiada. Maka masalah ini ia yakin akan tiada ia membacakan dia. Tak apalah. Adapun jika syak ia atau teringat ia terkemudian daripada sudah ia rokok. Ini masalah apa? Dah rokok baru dia teringat. Dia syak. Dah rokok imam ni. Imam dah rokok. Dia pun dah rokok. Ni lagu mana ni? Ni dulu ni. Nak kena naik balik ke tak? Tengok. Maka tiada boleh lagi ia kembali membaca Fatihah. Tak boleh lagi lah. Tetapi wajib berkekalan ia mengikut imamnya dan wajib ia datang kemudian bersalah imamnya 1 rakaat. Nampak masalah? Jadi bila imam dah rokok, imam dah rokok, dia teringat, Allah aku lupa baca Fatihah. Dia pun dah rokok dah. Ataupun dia syak, Allah aku dah baca Fatihah ke belum? Tengah-tengah rokok tadi. Di situ nak kembali balik tak boleh dah. Wajib dia kena ikut imam. Kemudian lepas imam bagi salam, dia wajib kena tambah 1 rakaat lagi. Ni masalah selalu berlaku ni. Habis. Dan jika syak ia kemudian daripada ia rokok dahulu daripada rokok imamnya. Dia rokok dulu daripada imam. Mungkin tersalah dengar. Imam dah cakap Allahul ladzi. Dia ingat Allahu Akbar. Dia duduk jauh. Dia pun rokok. Bila rokok tu dia tengok Allah. Aku dah baca Fatihah belum ni? Ragu-ragu. Syak. Ataupun dia kata, Allah aku lupa baca Fatihah ni nak kena kembali ke tak kembali? Imam masih berdiri lagi. Maka wajib ia kembali kepada qiyamnya dan membaca Fatihahnya. Kena baca Fatihah balik. Dia kena berdiri balik. Maka diuzurkan hingga 3 rukun yang tersebut itu seperti barang yang disebut pada kitab Tuhfah. Naik semula betul. Kena bangun balik, kena naik balik. Sebab apa? Sebab imam duduk kat diri balik tu. Kalau imam dah rokok, imam dah rokok, kita nak naik balik tak boleh dah. Tu permasalahan dulu. Habis. Kata Nazim, wadif muwafiqan li sunnati ada wa man li saktatin tizaruhu hasal. Tu dia. Ini masalah. Dan kiralah muwafiq bagi yang mementingkan sunat dan menunggu sakta imam hingga tidak sempat membaca Fatihah. Ini masalah ni. Maka kata syarahnya telah menyebut Nazim itu, ini 2 masalah yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Baik, pertamanya iaitu orang muwafiq. Meninggalkan Fatihah ia sebab membimbangkan macam doa iftitah. Ini masalah orang baca Fatihah, baca doa iftitah. Kalau semasa kita syak tadi menjadi yakin kita dah baca Fatihah sebab teringat suara bunyi cicak di kala baca tadi. Bagaimana Ustaz? Kalau yakin tak apa, tak ada masalah. Mula-mula kita syak, lepas tu kita yakin. Itu tak masalah. Bila dah yakin, kita teringat bunyi cicak tu, aku dah baca Fatihah masa tu. Kena ulang balik baca, tak wajib ulang. Tapi yang kita syarat kena yakin lah. Dia syak sekejap je. Tapi kalau syak mengekali lama, itu wajib kena ulang balik. Nampak lagi Habis, ni baik ni masalah pula. Dia duk baca doa iftitah.
Kemudian imam dia tu bila baca doa iftitah, kemudian imam rokok. Ni masalah ni pula. Macam mana dengan diuzurkan ketika 2 rukun yang pendek? Saya kurang faham beza dengan 3 rukun yang panjang. Ni yang dulu ni. Jadi 2 rukun yang pendek. Saya sebut tadi 2 rukun saja. 2 rukun pendek iaitu i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Kalau 3 rukun yang panjang, rokok, sujud pertama dan sujud kedua. Itu dikatakan rukun panjang. Kalau rukun pendek, i'tidal dan juga duduk di antara 2 sujud. Nampak? Itu panggil rukun pendek. Kalau rukun panjang, rokok, duduk sujud pertama dengan sujud kedua. Itu beza dia. Adapun masalah tadi, masalah orang was-was, masalah orang yang gerak-geri lambat, masalah orang yang sengaja tinggal Fatihah, itu dikatakan dia tidak boleh melebihi daripada 2 rukun. Yang ni 2 rukun perbuatan. Rukun qauli, rukun fi'li. Bukan rukun pendek tu. Rukun pendek tak ada masuk. Rukun pendek dia tak masuk. Habis itu. Baik. Rukun panjang kena ingat kena dobit awal-awal. Tadi kita dah baca tadi. Yang awal tadi. Baik. Ni masalah apa pula ni? Ni masalah kita dah baca doa iftitah. Tiba-tiba imam mungkin baca cepat, tiba imam dah rokok dah. Nampak lagu mana kita? Tengok. Maka rokok imamnya dahulu daripada bawah dapat ia mentambahkan macam Fatihah. Sama ada ia bacanya atau belum lagi bacanya. Bagi orang ni, dia duduk sibuk. Orang muafiq yang meninggalkan Fatihah, ia sebab ia membimbangkan macam doa iftitah. Maka rokok imamnya dahulu daripada bawah dapat ia mentambahkan macam Fatihahnya. Sama ada ia bacanya atau belum lagi bacanya. Bagi orang ni macam mana? Dia orang muafiq. Wajib. Maka diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Kena habis baca Fatihah juga. Dia dah baca doa iftitah tadi. Ni bagi makmum yang muafiq, bukan masbuk. Masbuk tu lain. Jangan campur aduk. Ini muafiq. Muafiq bagi orang muafiq, dia kena habiskan bacaan Fatihah dia. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Baik. Maka disebut oleh Nazir, orang muafiq supaya keluar orang masbuk yang membimbangkan macam sunat akan Fatihah. Maka adalah baginya hukumnya lagi datang insya-Allah ta'ala. Ini lain. Kalau masalah makmum yang masbuk, dia duk baca doa iftitah. Kemudian, imam rokok. Itu bagi makmum yang masbuk tu, dia kena gantikan. Selama mana dia membaca doa iftitah tadi, dalam kadar masa banyak mana, masa itulah dia kena gantikan Fatihah dia. Ni kita bahas dulu tu. Bahas minggu lepas. Itu nanti kita bahas dalam masbuk. Tapi nak cerita kata, kena gantikan huruf. Berapa lama kita baca doa iftitah, banyak itulah kita ganti dengan bacaan Fatihah. Itu bagi makmum yang masbuk. Makmum yang muafiq tidak. Dia dah baca doa iftitah, kemudian imam rokok. Dia kena habiskan bacaan Fatihah dia walaupun ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Baik, keduanya. Orang yang muafiq itu sebab menantikan saktah imamnya. Apa saktah? Tolong. Apa saktah? Tolong tulis di luaran komen. Apa saktah? Pukul apa kita ni? Pukul 10 dah. Tak apa, sikit lagi. Banyak masalah ni. Tak apalah orang tanya soalan. Kita buat relax-relax je. Baca. Mengulangi tu tak apa, relax bagi sekali nampak. Nak merjaah sendiri pun tak sempat. Kita tak sempat. Kita ulang balik. Tak apalah, ulang. Ucap amin, betul. Tu dia. Lama sangat jawab ni Ustaz Amin. Mesti tengok balik kitab ni. Tak aci. Mesti tengok balik kitab ni. Saktah tu macam amin.
Waladdallin. Kan ada sakta tu. Amin. Nampak tak? Tu. Orang yang muafik itu sebab menantikan sakta imannya, sebab menuntut bagi sunat ia baca. Sebab sunat tuntut bagi dia sunat baca. Amin. Kemudian sunat ia baca Fatihah, kemudian daripada Fatihah imamnya. Dia sunat menuntut bagi tu, sunat dia dengar baca Fatihah, imam baca Fatihah. Sunat kan? Sunat tadabbur. Kemudian daripada Fatihah imamnya tiba-tiba tiada berdiri bagi sakta itu. Apa tiada berdiri? Dah bahas dulu dalam kitab. Maksudnya dia tak, imam tadi dia tak baca. Tu dia. Baik. Hanya selesai Fatihah lalu rokok atau dibacanya surah yang amat pendek. Jadi imam tu pun tiba-tiba dia tak sebut amin. Selepas Fatihah lalu dia rokok. Iktidal rukun pendek. Duduk atau duduk sujud rukun pendek. Kan dia dah beritahu tadi dah. Mula-mula tadi. Rukun pendek iktidal dengan duduk atau duduk sujud. Baik. Rukun pendek, rokok dan duduk atau duduk sujud. Baik. Jadi dia kata di sini, tiba-tiba imam tu rokok. Tak baca amin pun. Ataupun imam baca surah pendek. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ataupun tak ada bismillah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam. Dengar tak ada tajwid apa semua. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kita baru sebut amin. Baru sebut. Baru nak baca Fatihah. Memang confirm tak sempat. Lagu mana? Lalu rokok atau dibacanya surah yang amat pendek. Tiada sempat ia baca Fatihah atau mentambahkannya. Maka diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kita kena buat grup dia. Buat grup siap-siap. Minta siapa boleh buat nota tu. Siapa-siapalah. Kalau boleh buat grup-grup tu cantik lagi. Terpulang siapa nak buat. Habis. Maka 5 surah ini diuzurkan bagi orang yang muafik ketinggalan 3 rukun itu. Maka adalah surah ini tiada ada khilaf antara segala ulama mutaakhirin. Tak ada khilaf dah. Ni yang muktamad. Ini yang muktamad 5 masalah. 5 masalah. Tak ada khilaf dah situ. Tu dia baik. Apa 5 masalah? Tadi. Orang yang lambat. Orang yang syak terlupa. Syak terlupa lagi. Syak terlupa. Kemudian yang ni pula. Duk menunggu duk baca doa iftitah. Lepas tu tak sempat baca Fatihah. 4 dah. Yang kelima, orang yang menantikan saktah. Dah 5 semua. Itu semuanya satu grup. Dia kata dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Habis. Kemudian kata Nazim, man nama fi tasyahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dabat. Satu lagi syair. Nanti tersambung lagi. Siapa-siapa yang jenera, yang tidur dalam tasyahud akhir atau jadi keliru. Ni masalah dulu. Dia salah dengar. Ataupun dia tertidur pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir ke? Tasyahud awal ni. Tasyahud awal. Wajiblah atasnya mengirakan takbir imam sekadar yang dia dapat menghaluskan. Tengok. Kata syarinya inilah maksud Nazim radhiyallahu anhu pada menyebut pada masail yang khilaf. Dan disebut pada bait ini 2 masalah. Ada 2 masalah. Pertamanya, seorang yang sembahyang ia serta imamnya ketidurannya dalam tasyahud awal. Duduk tidur dalam tasyahud awal.
Tertidur. Padahal tetap dua punggungnya. Ini maklumlah kita dah bahas dulu ni. Maka tiada jaga daripada tidur melainkan adalah imamnya sudah turun rokok atau jaga pada akhir qiyamnya. Ini masalah apa? Ini masalah dia tengah jaga tu, imam dah akhir qiyam. Akhir berdiri nak sebelum rokok dah. Ataupun imam dah rokok dah, dia baru jaga. Dia terdengar. Lepas tu dia bangun. Itu lagu mana? Soalan jawapan tak ada lagi. Situ ada khilaf. Ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Kata Imam Ramli, jawapan dia, orang itu dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Maksudnya apa? Dia kena habiskan baca Fatihah juga. Ya betul. Kak Ainun, betul. Betul. Kalau kata Imam Ibn Hajar, masalah ini dihubungkan orang yang masbuk. Orang ni jadi orang yang masbuk, kata dia. Jadi orang masbuk. Habis tu, maka tiada lazim akan dia. Tetapi dibacanya barang yang dapat jua daripada Fatihah, maka wajib diikutkan imamnya seperti orang yang masbuk. Jika dapat rokok serta tamatnya sebelum lagi angkat imam daripada rokoknya, dia dapat rokoknya. Dan jika tiada, luput rokoknya seperti yang lagi akan datang bicaranya. Ini maklum. Jadi, kena ingat. Masalah pertama, dia tertidur di dalam tasyahud awal. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat pertama, Imam Ramli kata, dia itu seperti orang yang muafiq, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Adapun bagi Imam Ibn Hajar, dia kata orang ni orang masbuk. Apa maksud masbuk? Bila imam dah rokok, dia wajib ikut imam. Jadi nak pilih salah satu tak ada masalah. Kita boleh pilih. Kalau kita baca Fatihah juga sampai habis, kita ikut Imam Ramli. Kalau kita nak jadi orang masbuk, senangnya kita terus ikut imam. Sebab imam menanggung bacaan Fatihah kita. Dah undur diri balik dah. Okey, tak apa, dah sampai masa dah kot. Lama sangat saya mengajar. Tak apa, sikit habis dah tu. Baik, yang terakhir keduanya, orang yang muqtadi, yakni makmum mendengarkan takbir imamnya bagi qiyam. Ini orang yang sangka, orang yang tersalah dengar. Dah keluar dah. Jadi pun lama sangat pun orang boring juga. Tak apa. Tengok. Saya minta maaf lah, hari ni lama sangat. Sebab orang tanya soalan banyak. Tak apa. Nanti kita sambung minggu depan. Baik. Keduanya, kemudian ia ketahui bahawa takbir imamnya itu bagi rokok. Dia tersalah dengar. Dia tersalah dengar waktu duduk tasyahud. Maka duduk ia bagi tasyahud, kemudian maka takbir imamnya bagi rokok. Menyangka ia takbir bagi qiyamnya. Daripada tasyahud awal, dia ingat duduk takbir imam tu duduk takbir untuk qiyam. Rupa-rupanya imam tu takbir untuk rokok. Dia salah dengar. Ini bahasa orang perempuan berlaku. Ini pun jawapannya sama juga. Jawapannya sama juga macam tadi. Imam Ramli kata dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Imam Ibn Hajar kata itu dikatakan orang tu seperti orang yang masbuk. Ada 2 masalah. Habis itu. Ni masalah nak baca ni. Baca sikit ni. Baca sikit lalu sikit lagi nak habis. Sebab minggu depan kita baca orang hukum muafiq, orang masbuk. Boleh? Ni kita habiskan orang makmum yang muafiq, boleh? Boleh tak lagi? Kalau tak boleh, saya nak buat sama minggu depan. Okey. Baik. Ada urusan tak apa, minta maaf. Saya takut orang lama sangat kan, saya ngajar kan. Okey, baik. Minta maaf. Bukan boring, Ustaz. Saya ada urusan. Yalah, saya takut orang boring kat saya. Bagi tahu lah, kalau ada urusan, bagi tahu lah. Tadi dia kata nak undur diri je, tak ada bagi tahu apa. Jadi pun saya risau juga. Takut ada lama sangat saya mengajar ke. Minggu depan. Okey. Minggu depan Minggu depan orang nak minta minggu depan, tak apalah, minggu depan lah. Tengok, saya pun tak tengok jam. Bagi kita jam tak ada orang 10 minit. Minta maaf. Baiklah. Ada kelalaian, baik. Okey, baik. Tak apalah. Ini betul ada urusan. Dulu kalau dia pondok, kalau orang ustaz tu, ni pondok cerita Tok Guru ngajar lama sangat Tok Guru lama sangat, budak-budak boring.
Ni cerita dulu lah. Cerita zaman saya. Dulu kalau budak-budak dengar lama sangat jadi kata boring. Budak lah. Budak tak boleh ikut sangat budak. Tapi ni kita tahu. Dia dalam KL ni orang ada urusan. Saya faham. Minta maaf saya terguna lah bahasa saya tu kata boring tu untuk pelajar. Dulu kalau budak-budak belajar, lama sangat tu mengajar. Oh lamanya. Dia bukan boring untuk guru mengajar tu tak. Dia boring dia tak boleh duduk. Boring aku lama sangat duduk. Terletih macam tu lah. Tu cerita dia. Bukan boring kata bosan untuk guru mengajar tu tak. Maksudnya saya faham. Tapi macam, yelah dia bekerja kan. Macam tu lah. Budak-budak macam tu dulu. Baik-baik. Tak apalah, kita sambung minggu depan lah, senang. Minggu depan kita habiskan licin. Hari Sabtu. Hari Ahad tu kalau boleh kita mulakan dengan kitab Muniatul Musalli minggu depan. Baik, saya nak buat pengumuman. Saya nak buat pengumuman. Minggu depan kita sambung balik kitab kita juga. Muniatul Musalli. Muniatul Musalli. Jadi jadual minta tolong hantar dekat dalam Telegram. Dan minta tolong jadual Kak Ati tolong letak dalam Facebook. Jadual saya ada 5 tu, saya tak pandai nak hantar. Tolong hantar dalam Facebook jadual yang ada 5 tu. Jadi saya mengajar seminggu 5 kali sekarang. Dah tambah sebuah kitab lagi. Nama kitab dia Pelita Penuntut. Siapa-siapa yang tak ada kitab lagi boleh belilah. InsyaAllah Pelita Penuntut ni kita mula pada awal bulan 2. Bukan minggu ni, minggu satu lagi. Nak bagi peluang untuk jemaah tolong beli kitab tu lah. Kitab Pelita Penuntut saya mengajar pada hari Khamis malam Jumaat. Pukul 9 suku. Okey, tak apa. Terima kasih banyak Kak Zu tolong. Kak Zu buat yang jadual 5 tu lah. 5 jadual tu. Nanti tolong hantar dekat, Kak Zu minta tolong hantar dekat dalam Facebook kita lah. Dalam Facebook. Minta siapa tolong minta Kak Ita ke apa ke. Admin tolong addkan Kak Zu jadi admin untuk Facebook. Senang nak hantar poster dalam tu. Baik. Jadi 5 kali saya mengajar. Hari Rabu, Misbah Munir, malam pukul 9 suku. Kemudian hari Khamis, malam 9 suku. Kitab Pelita Penuntut. Hari Jumaat, macam biasalah. Misbah Munir, pagi, 8 suku. Lepas tu Sabtu Ahad, pagi 8.30. Kitab Muniatul Musalli. Jadi kitab Batu Mardiah ni kita gantikan Muniatul Musalli yang depan. Kita balik ke depan balik. Sebab Muniatul Musalli ni ramai yang tak khatam lagi. Kita baca balik. Kalau yang dah khatam boleh mulang kaji balik. Muniatul Musalli ni penting. Dia ada banyak cerita bab semayang. Baik, ada apa? Iklan sikit. Harga kitab Pelita Penuntut RL RM15. Al-Hidayah Publication. Harga dan polaju ada tambahan RM9. Polaju harga tambahan. Kontak Puan Liza. Nanti tolong bagi nombor telefon sekali. Nanti Kak Ati tolong postkan dalam grup lah. Dalam grup kita ni. Okey, baik. Wallahualam. InsyaAllah tersambung lagi minggu depan. Hari Sabtu untuk revision sekali lagi. Hari Ahad kita insyaAllah. Kalau umur panjang, kalau kitab kita dah habis revision, hari Ahad minggu depan kita boleh mulakan kitab Muniatul Musalli. Kitab Pelita Penuntut kita mula minggu depan satu lagi. Bukan hari Khamis ni, minggu satu lagi. Bagi peluang pada siapa yang nak beli kitab Pelita Penuntut ataupun Ta'lim Ta'lim. Baik, habis itu. Jadi jazakumullah khairan katsira. Jadi sekadar itu saja. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الله أكبر.